Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Seterusnya adab-adab mengiringi jenazah yang seterusnya, iaitu perkara yang kelima, seseorang muslim tidak dilarang untuk mengiringi jenazah kaum kerabatnya yang kafir. Kaum kerabatnya yang kafir boleh juga kita yang Islam ni mengiringi. Bahkan tindakannya itu tidak dihukumkan makruh, tak makruh. Tidak haram, tidak makruh, bahkan harus berbuat demikian. Seseorang muslim tidak dilarang untuk mengiringi jenazah kaum kerabatnya yang kafir. Bahkan tindakannya itu tidak dihukumkan makruh, maknanya boleh, harus perbuatan tersebut. Kaum kerabat kita, maknanya boleh berbuat demikian. Pasal Nabi sendiri pun pernah bangun, seperti mana saya sebut tadi, bila mana diusung seorang Yahudi mati, lalu depan Nabi tahu Yahudi meninggal dunia, Nabi bangkit bagi penghormatan dan ambil pada sandaran tersebut juga. Lebih lagi kalau ianya ialah kaum kerabat kita, cuma beza kita Islam, dia kafir, cuma urus seperti mana dia lah. Kita sekadar mana? Sekadar mengiringi. Sekadar mengiringi, dan tidak boleh buat upacara yang ada kaitan dengan agama. Tak ada kaitan dengan agama boleh buat. Sekadar mengiringi tak apa. Itu yang kelima. Dan yang keenam, sunat mengucapkan takziah kepada keluarga si mati dalam masa 3 hari daripada tarikh kematian. Dalam tempoh 3 hari, hukumnya sunat kita ucap kepada ahli keluarga si mati ucapan takziah. Takziah tu kalimah. Kita jumpa takziah, memang takziah lah, tapi sepatutnya kalimah mana? Kalimah menyabarkan dia. Minta boleh bersabar, moga-moga Allah Ta'ala ganti dengan yang lebih hebat. Moga-moga Allah Ta'ala bagi pahala yang hebat hasil daripada kesabaran kita. Kalimah dia ada depan. Sunat mengucapkan takziah kepada keluarga si mati dalam masa 3 hari daripada tarikh kematian. Ni sebulan ucap lagi. Tak betul. Seminggu ucap takziah lagi. 3 hari ya. Kalau kita ucap lebih pada 3 hari ni, seminggu ataupun 2 minggu jumpa takziah lagi. Jumpa tiap-tiap hari dah kira. Jumpa takziah lagi. Kecuali memang kita hari tu baru jumpa dengan dia, baru tahu berita. Tu tak apa macam tu. Ni dah jumpa dah. Sebelum ni jumpa dah. Hari ni jumpa pula. Takziah pula. Jadi macam mana? Jadi bertambah sedih dia. Dia nak lupa dah kematian dia. Tiba-tiba kita pergi ucap balik, dia pun terasa balik. Apa? Tu. Maknanya sunat mengucap takziah ni dalam tempoh berapa hari? Dalam tempoh 3 hari. Ucapan takziah. Berdasarkan hadis riwayat Ibnu Majah bahawa Nabi SAW bersabda, "Ma min muslimin yu'azzi akhahu bimusibatin illa kasahu Allah min hulalil karamati yaumal qiyamah." Tidaklah seseorang muslim itu mengucap takziah kepada saudaranya yang ditimpa musibah, melainkan Allah akan memakaikannya dengan pakaian-pakaian kemuliaan pada hari kiamat. Ni kelebihan ucapan takziah. Mula-mula terima berita, kita ucap benda. Ucap inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Ucapan inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kalau dengar berita kematian, maka kita ucaplah. Hak jauh ke, hak dekat ke, ucapan tersebut. Kita ucap inna lillah wa inna ilaihi raji'un.
Dan kalimah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ini bukan khusus semata-mata berkaitan dengan berita kematian saja. Kita dengar berita-berita musibah apa saja. Rumah terbakar ke, aksiden ke, apa benda musibah, sakit tenak ke, kan? Kita ucap inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Walaupun orang kata tak mati lagi, tak apa, biar tak mati. Bukan doa untuk mati ni. Bukan doa suruh mati ni. Nak gambarkan segala benda yang berlaku tu datang daripada mana? Datang daripada Allah. Dengan maksud inna lillah, sesungguhnya kami, kita semua ni datang daripada Allah. Milik siapa? Milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un, dan kepada Allah kita akan kembali. Walaupun belum mati. Baru dengar berita dia masuk hospital. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Dengar rumah terbakar, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Terlibat dengan aksiden jalan raya, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Dengar pula berita kematian, ni ucapan yang sama. Walaupun dalam masyarakat kita kalimah ni memang cukup terkenal hanya untuk mana? Untuk berita kematian. Itu silap. Bukan semata-mata untuk kematian, bahkan umum untuk segala bentuk musibah yang dihadapi. Kena ucap benda yang sama. Lepas tu ucap benda pula, ucapan takziah. Pergi jumpa, ucapan takziah. Ucapan takziah. Seelok-elok takziah ni pergi jumpa orang dia. Ni takziah dalam mesej je. Boleh juga, tapi nak sampai maksud sebenarnya biar jumpa orang dia. Paling-paling tak ada, walaupun tak ucap, kita pergi. Proses menguruskan jenazah tadi, maka boleh meringankan beban ahli keluarga si mati dah. Kita ada bersama dalam dan menyelesaikan jenazah tersebut. Dah ringan dah beban si mati. Sekalipun nak ucap takziah, malu kita pasal tak pernah ucap. Tak apa, duduk dalam majlis tersebut pun dah kira meringankan beban si mati dah. Kena macam tu. Kita kena ambil tradisi orang-orang dulu, kampung-kampung dulu, berlaku mati, semua pergi rumah si mati sampai tak bekerja hari tu. Kita hari ni dengan sebab kerja kerajaan kan, kita tak buat lah gitu sebenarnya. Tapi hak pencen-pencen dah tu, mari lah. Kecuali sakit nak buat macam mana kan, datang. Moga-moga dengan kita meraihkan ini, giliran si fulan bin si fulan ni pergi dulu, giliran kita nanti Allah Ta'ala setting semua masyarakat yang mengenali ataupun tak kenal datang support kita masa tu. Tu kita nak benda-benda gini. Mengucap takziah ialah dengan mendorongnya supaya bersabar. Ucapan takziah ni ucapan kita bagi tahu pada si mati supaya banyakkan bersabar dan menghiburkan hatinya. Kita hiburkan hatinya. Di samping bersabar, kita hiburkan hati dia yang sedang kesedihan ni. Pasal apa sedih? Pasal isteri meninggal, suami meninggal, anak meninggal, ayah meninggal, mak meninggal. Sedih tak? Sedih. Maka kita pergi tu, sabarkan dia, tenangkan dia. Moga-moga dia rasa terhibur dengan kedatangan kita, ucapan kita. Sama juga kita pergi tengok orang sakit, kena sabarkan dia. Jangan ucap takziah lagi masa tu. Sabarkan dia. Sabarkan dia macam mana? Ceritalah, moga-moga boleh bersabar. Kita cerita di sebalik sakit ini Allah Ta'ala nak ampunkan dosa, nak angkat darjat kita. Dia dengar, seronok sikit kan? Jangan pula pergi jumpa sakit, dia kata sakit lebih kurang sama minggu lepas. Katil yang sama juga. Lu penat kawan tu. Saya datang tengok katil yang sama minggu lepas, jiran sebelah rumah saya, penyakit lebih kurang sama. Lepas saya balik tu, selang 3 jam dah balik. Kawan tu memang walaupun tak mati lagi, macam mati dah dia. Dengar cara kita bercakap tu macam mati terus. Patah semangat nak hidup dah dia. Jangan kita pergi lah. Kalau sakit sama macam ni, biasanya 3 hari ni habis. Kita pergi sabar. Sabarkan dia, moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala sembuhkan penyakit ini dengan cepat. Doa lah. Doa, Allahumma ja'alhu tahura. Ya Allah, ya Tuhanku, jadikanlah si pesakit ini bersih. Bersih daripada apa? Bersih daripada segala dosa. Maksud bersih ni juga
bersih daripada penyakit yang sedang menimpa. Kena berdoa lah sikit. Pergi tempat si mati pula dah. Tempat orang sakit tadi. Doa. Doa. Kena macam tu. Tapi paling-paling tak ada pergi tunjuk rupa tu kira okey dah. Pergi tunjuk rupa dia rasa tenang, ada orang support dia. Kita tengok. Mengucap takziah ialah dengan mendorongnya supaya bersabar dan menghiburkan hatinya yang sedang kesedihan, seperti dia berkata, semoga Allah memberi ganjaran yang besar kepadamu. Kita bagi tahu, moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala bagi ganjaran yang besar dengan kesabaran kita tadi. Dengan kematian si fulan bin si fulan ni, Allah Taala gantikan kita dengan pahala yang besar. Kena macam tu. Makruh pula. Makruh mengucapkan takziah selepas 3 hari, kecuali bagi orang yang musafir. Lepas 3 hari takziah lagi. Tak musafir pun kita jumpa sekali takziah, jumpa 2 kali takziah, seminggu lepas kematian takziah lagi. Makruh. Kecuali orang yang musafir, masa berlaku kematian tu dia tak ada dalam qaryah. Lepas seminggu baru dia balik pergi jumpa keluarga si mati, baru dia ucap takziah. Itu tak apa. Tapi kalau orang penduduk setempat tiba-tiba seminggu baru ucap takziah, makruh. Pasal apa jadi makruh? Ini kerana kebiasaannya rasa sedih pada waktu tersebut telah pun hilang dan berakhir. Hari pertama sedih tak? Sedih. Hari kedua sedih lagi. Hari ketiga sedih lagi, tapi dah kurang sikit. Habis 3 hari tu dia hilang sedih. Walaupun ada juga sikit-sikit. Tapi mari kita hari keempat ucap takziah, sedih balik. Sedih balik. Gitu. Maknanya makruh ucapan takziah selepas hari yang ketiga. Oleh itu adalah tidak elok diingatkannya kembali peristiwa kematian yang telah berlaku. Kalau kita ucap lagi lepas pada tu, seolah-olah kita mengingatkan kembali peristiwa kematian. Tak elok. Tak elok sini bukan hukum haram, makruh hukumnya. Begitu juga makruh mengucapkan takziah berulang kali. Makruh. Jumpa sekali takziah, jumpa 2 kali takziah, banyak kali takziah, jumpa je takziah tu, makruh juga kalau kita buat macam tu. Begitu juga makruh mengucapkan takziah berulang kali. Yang lebih aula, yang lebih baik, takziah diucapkan selepas pengebumian. Selepas ke bumi tu baru kita ucap takziah. Selepas ke bumi baru ucapan takziah. Ini kerana sebelum ke bumi itu macam mana? Ahli keluarga sibuk menyelenggarakannya. Pasal masa tu sebelum ke bumi itu ahli keluarga tengah sibuk benda, sibuk duk telefon, orang hak urus kubur, nak pergi report polis, hak ni nak urus pasal ni, macam-macam nak urus. Maka kita biar, jangan ucap lagi. Kecuali ahli keluarga tu memang tak ada benda. Masa zaman kita hari ni kita ada badan khairat kematian. Kita bagi pada pengurusan khairat kematian, kita relax lah, tak ada benda, cuma sedih masa tu. Jumpa boleh ucap takziah walaupun belum dikebumikan. Pasal ahli keluarga si mati tidak sibuk masa tu. Tapi kalau dia sibuk duk mengurus tu mengurus ini, ucapan tersebut hukumnya makruh. Kecuali jika mereka terlalu sedih. Terlalu sedih tak boleh. Maka kita kena pergilah. Terlalu sedih tak boleh nak buat benda dia. Terlalu sedih, maka kita kena dekat pada dia walaupun belum ke bumi lagi. Dia tak boleh nak hadapi perkara tersebut, kita kena sabar. Lebih lagi kita ni orang-orang hak dekat dengan dia, dekat dengan ahli keluarga si mati tu, kita pergi salam, tepuk bahu sikit, dia rasa benda, dia rasa semangat sikit. Bila mana ada orang pergi duduk dekat, duduk macam duduk dekat dengan dia ni, duduk tepuk bahu ni, macam ada orang support dia, ringan sikit beban dia. Maka mendahulukan ucapan takziah adalah lebih aula sebagai penghiburan, sebagai menghiburkan hati mereka yang sedang berada dalam kesedihan. Kalau dalam terlampau sedih sangat, tak dapat tidak masa tu, walaupun belum ke bumi lagi, ucaplah takziah. Pergi sabarkan ketika itu. Sabarkan juga ketika itu.
Lafaz takziah yang disunatkan ialah, ni lafaz takziah yang sunat kita baca, iaitu a'zamallahu ajraka. Bahasa Arab pula ni, hak ni susah berlaku ni. A'zamallahu ajraka wa ahsana azaaka wa ghafara limayyitika wa awwadakallahu an musibatika khairan. Tu apa ni antara contoh berkaitan dengan lafaz takziah. Terjemahan dia macam mana? Tuan-tuan dengar elok-elok terjemahan. Masa nak ucap takziah nanti guna kalimah-kalimah ni. Walaupun tak betul dengan kalimah ni pun, biar intipati di sebalik kalimah ni boleh kita ucapkan kepada ahli keluarga si mati. Kemudian lagi lah, semoga Allah memberi ganjaran. Itu terjemah dia. Semoga Allah memberi ganjaran yang besar kepadamu. Semoga Allah memberi ganjaran yang besar kepadamu, mengelokkan kesabaranmu, mengampunkan si mati, dan semoga Allah menggantikan musibah yang berlaku dengan kebaikan untukmu. Tu kita doa kebaikan untuk si mati, doa keampunan untuk si mati, untuk kebaikan ahli keluarganya. Kita doa. Selain pada sabarkan dia, kita doa. Moga-moga dia rasa tenang dengan sebab doa kita, cara kita menyabarkan dia. Ni kaedah yang digariskan oleh para alim ulama berasaskan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu berkaitan dengan adab bila mana kita mengiringi si mati. Akan datang kita bincang bid'ah dalam menguruskan jenazah. Benda-benda bid'ah, benda-benda hak tak sepatutnya berlaku dalam kita menguruskan jenazah. Ni cerita bila ni? Cerita akan datanglah bulan depan. Kalau panjang umur. Okey. Kalau boleh bulan depan ramai. Nak cerita benda ni benda semua orang kena tahu ni sebenarnya. Bukan hak muda saja, bukan hak tua saja, semua kena tahu. Semua hak keturunan mati, walaupun dia hari ni masih hidup, dia kena tahu. Benda-benda macam ni. Bawa anak-anak kita, biar dia orang berlari tak ada masalah, tuan-tuan. Kalau anak-anak berlari itu benda biasa, tapi kalau orang tua buat bising, itu benda luar biasa dia panggil. Betul tak? Kalau anak-anak berlari itu benda biasa bagi saya. Pasal dia budak-budak. Benda biasa, cuma kena kawal sikit. Anak-anak kita kawal sikit ya. Bawa datang macam biasa. Hak dia berlari-berlari itu, hak dia tinggi suara tu, biarkan macam biasa, cuma tegur-tegur sikit-sikit biasa-biasa. Jangan sampai mengguriskan hati mereka. Jangan sampai dia kata selagi pak cik ni ada kat masjid ni aku tak nak datang dah. Jangan sampai dia teringat pada kita dengan sebab kita marah dia. Boleh? Kena latih anak-anak kita datang masjid, datang surau. Moga-moga dengan kita jinakkan pada peringkat awal, bila mana dia ni dah besar, dah dewasa, belasan tahun, 20-an, dia jadi biasa dengan majlis-majlis macam ni. Jangan kita biarkan majlis ilmu ni majlis-majlis orang pencing. Sebut kata majlis ilmu, semua orang-orang pencing belaka. Kita tak nak macam tu. Kita nak pastikan orang pencing ada, hak pertengahan orang muda ada, hak belasan tahun ada, hak anak baru memajlis pun ada. Semua ada belaka. Lapisan masyarakat semua ni akan dijilat oleh kematian belaka. Tak kira pencin ataupun hak masih bekerja, hak macam mana title kita pun, semua akan dijemput oleh Allah Ta'ala dengan kematian. Jadi cukuplah sekadar tu untuk malam ini. Kalau ada soalan pun tangguh dulu tuan-tuan. Pasal malam ni kita ada nak buat tahlil malam ni, dan saya pun malam ni ada lagi satu program malam ni lepas isyak ni. Sebelum saya tutup ni, saya nak bacakan terus penama-penama arwah. Lepas ni tak payah baca dah. Okey. Tahlil kita pada malam ini kita khususkan kepada penama-penama yang tertulis di kertas di tangan saya ini. Ada 7 penama arwah. Yang pertama sekali Ayub. Betul nama ni? Bin Maimunah. Kedua Syarif bin Khatijah. Ketiga Razali bin Isah. Keempat Bahari bin Zainab. Ni hak baru, 2-3 hari lepas. Yang kelima Zaharah binti Khatijah. Yang keenam
Khadijah binti Fatimah. Ketujuh, Zamaliyah binti Khadijah. Ini isteri kepada Allah yarham yang baru pergi 2-3 hari lepas. Jadi kita minta lah, moga-moga penama-penama yang disebutkan tadi ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama-sama ruh para salihin di dalam syurganya, dan umumnya juga kepada muslimin dan muslimat yang telah mendahului kita. Moga-moga mereka semua ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama-sama ruh para salihin di dalam syurganya insya-Allah. Di sekadar itu saja untuk kali ini. Apa yang baik datang daripada Allah, yang kurang kelemahan dan kejahilan saya sendiri. Mohon maaf pun ampun di atas segala kekurangan. Siru ala barakatillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.